Do like, share, and subscribe. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan bengkel kita pada malam ini dengan baca surah Al-Fatihah. Okay, untuk peringkat ijazah, untuk peringkat ijazah, dia belum dinamakan sebagai tesis. Okay. Lebih tepat kita namakan dia latihan ilmiah. Okay. Ataupun latihan akademik. Dan seumpamanya dia lah. Okay. Dengar aku semua ni? Okay. Untuk latihan ilmiah, peringkat ijazah, biasanya jumlah patah perkataan lebih kurang dalam 15,000 patah sehingga 20,000 patah. Atau dalam page-nya lebih kurang dalam 80 ke 100 page. Itu tidak termasuk rujukan lah. Rujukan dan lampiran. Tidak termasuk. Okay. So, kita terus kepada soalan lah lebih senang. Okay. Okay, soalan satu, bagaimana cara untuk menghasilkan tesis yang baik? Soalan ni umum. Tesis yang baik, dia perlu kepada tajuk yang baik. Dia perlu kepada susunan perkataan yang baik, akademik. Okay, dia bukannya dia senang dibaca. Lepas tu dia mempunyai rujukan yang latest dan rujukan yang terkini serta merujuk kepada jurnal-jurnal atau buku-buku yang baik. Okay. Seterusnya, okay, terjawab soalan satu. Soalan dua, bagaimana merangka tema dalam sorotan literatur? Okay, LR ataupun literature review, kita biasanya tulis berbentuk tema. Contohnya tajuk dia dakwah Islam di Malaysia. Okay. So, sebelum kita pergi kepada literatur dakwah di Malaysia, kita mesti susun dalam tema yang tertentu. Tema yang sesuai lah. Contohnya macam dakwah di dunia. Okay. Yang kedua, dakwah dalam Islam. Yang ketiga, dakwah di Asia Tenggara. Yang keempat, dakwah di Malaysia. Okay. So, bertema macam tu lah. Dan juga, dia juga banyak tema. Dia boleh tema ni pelbagai. Dia boleh tema mengikut tahun, dia boleh tema mengikut bidang, dia boleh tema mengikut apa namanya tu? Sejarah dia punya bab. Dia ikut bab pun boleh ikut tema juga. Okay. Seterusnya, bagaimana cara penulisan proposal dan tesis? Okay, cara tulis proposal. Dalam proposal dia ada 10 perkara.
biasanya 10 ke 11 dan benda ni khilaf lah. Okey, ada yang kata peringkat untuk peringkat ijazah hanya 10. Yang kita guna pakai biasanya 10 lah. Okey, iaitu pengenalan. Yang kedua, latar belakang kajian, ataupun tak nak tulis latar belakang kajian pun tak apa, kita masukkan latar belakang kajian ni dalam pengenalan. Okey, yang ketiga, penyataan masalah ataupun problem statement. Yang keempat, daripada problem statement akan terhasil persoalan kajian. Okay, daripada persoalan kajian, dia akan dijawab oleh objektif kajian. Okey, lepas tu metodologi. Metodologi LR, kepentingan kajian. Lepas tu definisi operasi kajian DOF, definisi operasi kajian definisi operasi kajian, dan yang akhirnya adalah penutup ataupun kesimpulan. Okey. Yang tu proposal lah. Yang tu basic punya. Kalau dalam master dan PhD dia ada beberapa item yang ditambah lah, biasanya kerangka kajian, kerangka konsep, kerangka kajian, teori. Okey. Tapi untuk latihan ilmiah ni hanya cukup 10 tu saja. Bagaimana cara memilih tajuk yang mendapati cita rasa sendiri dan penyelia? Okey, untuk memilih tajuk, kita kena banyak membaca. Okey. Dan banyak membaca serta minat bidang tersebut. Okey, apabila kita tahu minat bidang tersebut, barulah kita cari pensyarah ataupun penyelia yang menceburi bidang tersebut. Okey. Biasanya pembacaan dimulakan dengan tajuk-tajuk tesis atau tajuk-tajuk artikel, jurnal ataupun proceeding. Lepas tu daripada situ kita akan bacalah apa itu kelompangan, barulah dia boleh kita jumpa tajuknya. Okey. Soalan 5, saya cepat sebab ada banyak soalan, ada 33 soalan. So, ada soalan yang perlu dijawab secara panjang, ada soalan dijawab secara pendek. Okey. So, soalan kelima, bagaimana cara mendalami tajuk yang telah dipilih oleh pengkaji agar kajian yang dilakukan lebih berkualiti dan terbaik? Okey, bagaimana cara untuk mendalami tajuk? Yang ni awak kena banyak membaca. Okey, jangan hanya sekadar baca 5 ke 10 rujukan, lepas tu awak terus menulis. Okey. Kalau dalam kajian ilmiah ni biasanya kita akan baca banyaklah jurnal, tesis, buku yang bidang kajian. Daripada situlah kita akan lebih mendalami tajuk yang dipilih tu. Okey. Lepas tu, bagaimana gaya penulisan tesis, analisis kajian teks literatur? Okey. Gaya penulisan tesis. Okey, style penulisan tesis di dunia ni, dia ada lebih kurang dalam 10 style. Okey. Yang Soho yang biasa orang pakai adalah Chicago style, APA style, dan banyak lagi style-style lain. Dua style tu, Uniza pakai APA style. Okey, dalam APA pula dia ada lebih kurang sekarang ni dalam tahun 2020 dia ada 7 versi. Versi ke-7 sekarang. Tetapi kita masih menggunakan versi ke-6. Sebab versi ke-7 dia ada
perubahan sikit berbanding dengan versi 6. Lepas tu analisis kajian teks literatur. Bagaimana kajian teks literatur? Okey. Untuk LR biasanya kita akan sentuh 3 perkara, iaitu kelebihan sumber tersebut, kelemahan sumber tersebut, dan bagaimana sumber tersebut membantu dalam kajian kita. 3 benda tu je lah untuk kajian teks literatur. Okey, yang ke-10, apakah maksud dan cara pelaksanaan metodologi kajian? Okey, metodologi kajian ini bagaimana awak mengkaji, bagaimana awak menulis. Okey? Biasanya kita kena pilih dululah, kena pilih. Dia metodologi dia ada 3, iaitu jenis kajian. Yang kedua, cara kumpul data. Yang ketiga, cara analisis data. Bagaimana awak menanam data. Okey, 3 benda tu saja untuk metodologi kajian. Apakah yang dimaksudkan dengan kualitatif, kuantitatif serta perbezaannya? Okey, kualitatif dia tidak melibatkan nombor. Dia tidak melibatkan jumlah-jumlah. Okey, kuantitatif dia melibatkan nombor dan melibatkan jumlah. Yang tu perbezaan paling ketara lah. Okey, dan kualitatif biasanya tidak boleh diukur, kuantitatif biasanya boleh diukur. Yang tu antara perbezaan yang besar lah. Tapi dia sebenarnya banyak lagi perbezaan yang besar. Yang tu awak boleh baca dalam dalam buku metodologi lah. Okey. Seterusnya, bagaimanakah menganalisis dapatan kajian kuanti dan kuali? Okey, bagaimana menganalisis? Biasanya kita analisis dapatan kajian macam kuanti, iaitu kuantitatif. Kita analisis berdasarkan soal selidik yang kita dapat. Okey. Biasanya kita akan analisis menggunakan SPSS lah kalau kuantitatif. Dia boleh juga guna Microsoft Excel, tapi yang tu awak kena ada ilmu yang lebih sikit berkenaan dengan Microsoft Excel. Okey, tentang kualitatif. Kualitatif ni dia more kepada interpretasi ataupun huraian ataupun falsafah di sebalik apa yang kita kaji. Pandangan pengkaji lah. Dan kualitatif ni dia tidak tetap. Dia boleh berubah mengikut seseorang, mengikut pandangan seseorang. Macam kuantitatif ni dia tidak berubah. Okey. Cara buat soal selidik. Okey, cara buat soal selidik. Biasanya kita akan rujuk soal selidik yang dah ada. Kita akan nak kata copy paste pun bukan copy paste lah, tapi tiru style dia. Lepas tu kalau macam bidang yang sama, so kita tengoklah pembahagian-pembahagian yang kita buat. Dan pembahagian tersebut mesti logik lah. Okey. Dan aplikasi untuk buat soalan selidik banyak lah. Kita boleh guna Word, kita boleh guna Microsoft, kita boleh guna Windows, Google Form, Google Form. Yang tu lebih senang lah untuk musim COVID ni, so kita pakai Google Form lah, lebih senang. Okey, soalan ke-11. Apakah tips yang terbaik untuk menyiapkan tesis pada saat-saat akhir? Tip yang terbaik
dapatkan mood menulis. Okay, dapatkan mood menulis. So macam-macam cara lah untuk dapatkan mood menulis. Biasanya orang cari tempat sunyi. Kadang-kadang kalau macam dia tu tak boleh tempat sunyi, dia boleh mendengar muzik. Okay, yang penting dapatkan mood untuk menulis. Lepas tu bahan kena ada. Kalau ada mood tapi bahan tak ada, nak menulis pun tak siap juga tesis. Okay. Macam mana nak pergi soal selidik dalam waktu macam ni? Maksudnya ada wabak macam ni. Okey, tu saya kata soal selidik boleh diedar melalui secara online. Okey. Dia kita boleh buat Google Form dan banyak lagi lah SurveyMonkey yang menggunakan online saja. Dan daripada situ dia akan, daripada Google Form itu dia terus bagi dia punya hasil kajian, hasil soal selidik tu lah. Yang tu paling mudah lah sekarang ni. Sebab nak jumpa secara face to face macam payah. Yang ni kita boleh hantar secara online saja. Kalau macam tersasar pun boleh. Kalau untuk tersasar, awak kena bagi dia punya syarat-syarat lah. Contohnya, syarat mesti lelaki yang telah berkahwin, yang mempunyai anak. Apa-apalah syarat-syarat yang awak tetap di situ. Daripada syarat-syarat itu, awak boleh menjurus kepada yang jawab soal selidik tu lah. Okey. Ke-16, boleh kongsi cara analisis soal selidik. Okey, cara analisis soal selidik, kita menggunakan SPSS ataupun Excel. Itu cara dia. Benda ni awak boleh dia sebenarnya mudah je nak analisis. Biasanya kita key in hasil soal selidik dalam SPSS dan dia akan keluarkan dia punya result. SPSS paling mudah. Okay. Ke-17, boleh tunjukkan skema dan cara menulis rujukan dan nota kaki. Okey. Kalau awak perasan dalam buku panduan penulisan akademik yang korang beli di fakulti tu, dia RM5 tu, yang tu pun ada dah cara menulis rujukan dan nota kaki. Kalau tak ada, awak boleh pergi ke laman web, awak boleh download APA Style. Cara bagaimana nak menulis rujukan. Tapi dalam tu dalam bahasa Inggeris lah. Okey, kalau awak nak dalam bahasa Melayu, awak boleh pergi buku Gaya UKM. Boleh download dalam panduan menulis tesis Gaya UKM bahasa Melayu. Yang tu awak boleh baca dan boleh faham di situ. Nota kaki sama macam menulis rujukan. Just awak tulis je apa maklumat yang diperlukan. Okay. Apakah web portal contoh atau tesis terdahulu sebagai rujukan dan bahan bacaan? Okey, kalau nak diikutkan, banyak portal. Okey, antaranya Student Repository. Okey, kalau saya boleh tunjuk sekejap ni laman web ni antara yang tesis yang dikumpulkan oleh tesis pelajar yang dikumpulkan oleh tapi tesis ni tesis peringkat master dan peringkat PhD.
Okey, peringkat latihan ilmiah ni ataupun tesis ijazah tak ada dalam ni. Okey, ni antara salah satulah. Dan setiap universiti, kita ada 22 universiti. Saya tak pasti Uniza ada tak ada, tapi biasanya akan ada repository. Okey, repository ni akan ada repository ni. Awak boleh cari dari situ lah. Okey, kalau macam UKM untuk Fakulti Pengajian Islam, dia pakai e-mind. Okey, sorry. Portal ilmiah e-mind. Okey, yang ni portal UKM, Fakulti Pengajian Islam dalam e-mind. Yang ni awak boleh pilih latihan ilmiah arkib ni. Dia ada, tapi sini hanya ada senarai-senarai tajuk. Senarai tajuk. Banyaklah tesisnya, ada beribu-ribu tesis. Dekat 10,000 tesis. 10,000 tajuk tesis. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan ke-16. Bagaimana hendak cari rujukan online yang banyak sepanjang tempoh PKP ini? Okey, biasanya kita tanya Syekh Google je untuk rujukan online. Lebih senang Syekh Google lah, tapi awak kena tahu lubuk-lubuk web yang ada rujukan lah online. Untuk bahasa Arab, kita ada Waqfiyah. Okey, kita ada apa yang Soho tu? Saya tak ingat. Okey. Kalau bahasa Inggeris, kita ada JSTOR. Yang tu antara banyak jugalah rujukan online. JSTOR more kepada bahasa Inggeris. Lepas tu kita ada buku PDF yang kita boleh download secara percuma. Okey, iaitu b-ok.org. Yang tu dalam tu dia banyak buku percuma, ada berjuta-juta buku percuma tapi bahasa Inggeris. Okey. Kalau awak ni nak senang lagi, kita ada laman web yang dia boleh hack semua dia boleh hack semua artikel di dunia, iaitu Sci-Hub. Okey. Harap fahamlah apa yang saya kata ni. Takutnya Sehat tu kan Ustaz? Sci-Hub. Okey, Sci-Hub. Betul. Sekejap saya stop sharing sekejap. Okey, Sci-Hub ni. Ni Sci-Hub. Yes. Awak masuk je apa, contohnya jurnal awak dah jumpa, tapi dia suruh bayar. Okey? Jurnal awak dah jumpa, tapi dia suruh bayar. So, awak boleh paste dia punya DOI, lepas tu boleh download secara percuma. Okey? Sci-Hub ni ada seorang hacker yang create laman web, dia boleh akses semua dokumen di dunia. Hacker daripada Rusia kalau tak silap saya. Dia memang apabila kita masukkan URL ke ataupun DOI,
Digital Object Identifier ni, DOI ni, dia boleh download secara percuma. Contohnya macam satu artikel dia jual lebih kurang dalam 50 pound, 50 pound. Okay, yang tu boleh secara percuma je. Awak kena main lah Sci-Hub ni. Dan laman web ni sentiasa down. Sebab banyak syarikat-syarikat dia tak suka kepada laman web ni. Dia suruh buang lah laman web ni. Tapi dia ada stay ada backup. Yang ni tak silap saya dah ke 20 kali backup, ke 30 kali backup dah ni. Okay, yang saya kata book okay tu ni, yang ni. Okay, sekejap ni, yang ni be okay. Book. Okay. Yang ni ada berjuta-juta book. Ada berjuta-juta buku. Okay, setakat ni dia ada 5 juta. Be okay. Be okay. Dulu book ZZ. Macam-macam dia nama dia. Tapi pun sama dia punya apa nama? Nasib dengan Sci-Hub tadilah. Dia selalu di down. Selalu ditutup. Dia ada 77 juta artikel. Pelbagai bahasa. Okay. Sekarang dia pakai server Asia punya. Dulu dia pakai server orang putih. Sekarang dia pakai server Asia. Sebab server yang lama-lama tu dah kena hack, kena diturunkan. Okay, awak cari je. Contohnya awak nak cari Ottoman Uthmaniyah. Ada lebih kurang dalam 500 lebih Ottoman. Okay, awak nak cari tentang dakwah. Pun ada 500 lebih dakwah. Awak nak cari tentang hadis. Pun ada 300 lebih. Kesehatan. Kesihatan. Apa nama? Ya. Bahasa Melayu jarang. Bahasa Melayu payahlah nak jumpa. Artikel mungkin ada. Tanyalah. Okay. Bahasa Melayu help. Bahasa Inggeris help. Banyak lah. Kalau bahasa Inggeris banyak lah. Kalau bahasa Melayu dia kurang sikit. Okay, boleh cari dah ni. Kalau orang cari tentang coronavirus ke apa, boleh lah. Buku. Okay. Jelas? So, saya stop sharing sekejap. Okay. Bagaimana, macam mana nak buat tesis dalam keadaan yang tidak boleh pergi pusaka? Okay, zaman sekarang buat tesis depan laptop je. Tak perlu pergi pusakaan pun tak apa. Sebab kebanyakan rujukan dah ada dalam internet. Awak download je. Awak download dan awak kena pastikan benda apa yang awak download tu. Sama ada dia journal, ataupun buku, ataupun proceeding. Awak kena klasifikasikan dia lah. Okay. So, kalau setakat nak cari 100 ke 200 rujukan dalam internet, tak sampai sejam. Boleh cari. Kalau tak jumpa juga, tu memang tajuk awak tu memang rare lah. Okay. Saya baru dapat maklumat Webback ni hanya dapat 100 sahaja. So, tak apalah 100 pun 100 lah, nak macam mana. Tu muncul dia bagi 100. Okay. Seterusnya, soalan 18, boleh kongsi laman web untuk cari buku Melayu Arab? Macam tadi lah. Saya kongsi laman web tadi, dia boleh cari buku Melayu payah sikit. Kalau buku Arab, boleh. Buku Arab kita pakai Waqfiyah. Sekejap Waqfiyah ni dia macam Maktabah Syamilah lah. Ni Waqfiyah. Awak tahu je Waqfiyah.
Banyak buku dalam ni. PDF. Orang Arab dia scan satu-satu, dia kumpul, dia himpun, lepas tu dia PDF kan. Dia masuk dalam laman web Maktab ni. Maktabah Waqfiyah ni. Pun banyak macam book BOK tadi. Ada berjuta-juta jugalah. Awak nak cari apa namanya, kitab hadis Sahih Bukhari yang original pun ada dalam ni. Okay. Itu bahasa Arab lah. Bahasa Melayu payah. Bahasa Melayu memang setakat ni kita belum ada gerakan untuk men-PDF-kan semua buku-buku kita. Soalan berapa dah ni? Sorry. Okay. Soalan 19. Bagaimana cara set up format tulis tesis dalam laptop segi margin? Okay. Untuk Uniza, okay, kita pakai margin 25 cm kanan, 3.5 cm kiri, atas 25, bawah 25. 25, 25, 25 dan 3.5. Okey, sebelah kiri tu dia besar sikit sebab kita nak jilid. Itu margin lah. Cara set up pergi dekat Word lah. Ke tak pandai nak set up? Perlu saya ajar ke? Ke tak perlu? Okey, so senyap tu tak perlu lah kot. Lepas tu macam mana nak install apps Al-Quran dalam Word? Macam mana nak perlu ajar tak perlu ajar? Hello? Ajar Ustaz, ajar. Okey. Ustaz. Okey. Okey, ni Microsoft Word. Okey. Dia banyak versi lah Office ni. Ada versi 2010, 2012, 2013 sampai sekarang 2020. Tu versi terbaru lah. Okey. Yang tu awak boleh download di laman web lah kalau nak install dia. Okey, untuk setting margin, awak pergi dekat layout. Okey. Lepas tu pergi page setup. Ada butang bawah ni. Butang apa? Ni. Okey. Okey. Lepas tu dia ada Apa ni? Dia ada apa nama? Ukuran dia lah. Okey, contohnya top tadi dia kata 2.5 cm. Okey. So kita tukar pada 25 lah, 25 mm bersamaan dengan 2.5 cm. Left 38 bersama. Okey, dia nak 35. So kiri 35, bawah atas 25, bawah 25, kanan 25. Okey. So lepas tu kita pergi pada paper, ni margin, lepas tu pergi pada paper, pergi pada A4. Okey je. Dah jadi lah tu. Okey. Dia dah jadi apa nama? Dia dah jadi margin lah yang thesis tu. Jelas? Okey. Jelas. Okey, macam mana nak install apps Al-Quran dalam Word? Page numbering dan pelbagai berkaitan dengan teknikal. Okey, sebenarnya kalau nak belajar tentang atur huruf thesis, dia lama. Okey, berjam-jam lah. Dan benda tu biasanya kemahiran asas untuk install apps Al-Quran. Biasanya kita pakai Quran in Word. Okay, awak boleh cari je dalam laman web Quran in Word. Yang versi tak silap saya sekarang ada 1.6 ke 1.4. Lepas tu dia ada 2.0. Dan versi-versi ni dia ada yang stabil, ada yang tak stabil. So awak kena cari yang stabil, yang boleh diinstal dan dia muncul di
word masing-masing. Okay. Page number, awak pergi dekat insert, lepas tu masukkan page number je lah. Okay. So, technical ni boleh lah nak ajar tapi lama benda ni. Saya nak ajar sekejap boleh lah. Sekejap untuk apa nama? Insert apa nama? Insert ni page number. So awak pergi kat insert. Okay. Lepas tu pergi kat page number hujung ni. Awak kena letak lah sama ada letak atas ke, letak bawah, letak kanan, kiri, tengah. Okay, kalau macam letak di atas. Okay, atas pula dia ada kiri, tengah, kanan. So biasanya kita letak belah kanan lah. Okay, macam ni dia tak center. Dia jadi atas sangat. So awak naikkan header from top ni, awak naikkan. Okay, so jadi itulah. Ni page number lah. Okay. Lagi apa lagi awak nak belajar? Hello? Okay, kalau dah tak ada apa. Ada lagi tak? Ustaz, Ya. saya nak tanya macam mana kalau macam kita nak tetapkan page tu dekat contoh ni page pertama tapi kita nak buat contoh page ke nombor 2 pada page kedua. Maksudnya page pertama tu tak ada nombor. Tak ada nombor. Okay. Dia ada dua cara. Macam tu. Okay. Awak perasan tak different first page? Atas tu nampak different first page. Different first page yang kotak ni. Ni yang saya tunjuk. Nampak? Ustaz. Okay, just awak klik situ, dia akan hilang yang nombor 1 ni. Dia terus pergi nombor 2 je. Okay, contoh Okay, ni nombor 2 kan, ni nombor 1. Dah hilang nombor 1, so nombor 2 je ada. Okay? Yang tu satu cara. Dan satu cara lagi. Awak sembunyikan dia. Okay, cara nak sembunyi macam mana? Awak pergi dekat insert. Pergi dekat shape. Masukkan kotak. Okay, kotak ni awak sembunyikan. Pun dia akan hilang. Okay, nombor 2 ada. Jelas tak? Jelas, Ustaz. Okay, Jelas, Ustaz. so dua Ustaz cara. nak tanya, Ustaz. Ya, boleh. macam mana kalau kita nak buat muka surat, contohnya muka surat pertama tu kita tak nak letak nombor, tapi muka surat kedua tu barulah kita nak letak nombor. Maksudnya muka surat kedua tu barulah muka surat yang pertama sebenarnya. Oh, okay. Sama sekali. Bukan, yang tu lain. Yang tu kita kena break page. Yang tu awak kena break page. Ni. Awak pergi kat layout. Break. Next page. Insert a section break and start the new section of the next page. Faham tak? Okay. Contohnya yang ni awak buat nombor 1. Jadi nombor 1 lah. Yang atas tak ada. Okay? Faham tak? Ustaz. Okay, dia break page lah. Okay, begitu juga kalau macam awak nak letak nombor Roman atas,
Okey, nombor tu dia nombor I1, I kalau macam 2 dia 2I, kalau 3 3I, okey. Tapi yang page lain awak nak yang dalam sama awak nak letak Awak nak letak nombor biasa. So awak kena break page. Break page tu dia akan menjadikan page baru. Macam tu. Okey? So kita pergi pada soalan. Okey. Adakah terdapat keringanan atau kelonggaran yang diberikan oleh pihak fakulti kepada pelajar kerana banyak masalah yang timbul berkaitan penulisan tesis? Dari segi kesukaran mendapatkan bahan-bahan kajian seperti buku berkaitan kajian lapangan dan lain-lain. Okey, keringanan yang fakulti bagi adalah masa kita dilanjutkan. Sepatutnya korang kena hantar tesis ni bulan berapa? Kena hantar? Bulan 4. 6. 5. Bulan 5 kan. Sekarang kita suruh hantar dekat bulan 7. Betul tak? Awal bulan 7 lah. Ya. Yang tu dah satu kelonggaran lah. Lepas tu kelonggaran yang kedua, awak boleh hantar tesis awak ni melalui secara online. Tak perlu berjumpa. Okey, yang ketiga, keringanan yang ketiga, awak boleh menyelia ataupun consult dengan penyelia melalui internet. Okey? Yang itulah antara keringanan dan kelonggaran yang diberikan oleh fakulti. Ke awak nak sama semester depan, fakulti boleh buat kalau nak semester depan. Tapi sayanglah, sepatutnya habis semester ni. Sebab semester kita akan habis dalam bulan 7. So kalau macam awak nak minta pelanjutan lagi, takut makan sem depan. Sayang pula. Okey? Jelas Nak tip cara buka media untuk mengulas IC dan mengolah ayat. Okey. Yang ni ada dua cara. Satu, cari mood. Okey. Lepas, yang kedua, awak kena banyak membaca. Kita tengok gaya orang menulis macam mana. Lepas tu kita tengok dia mengolah macam mana ayat. Dan kita boleh tiru cara mengolah. Awak jangan tiru dia punya perenggan ke apa dia punya tu. Tapi awak tiru cara dia mengolah ayat tu macam mana. Pembuka kata dia macam mana. Okey. Lepas tu susunan flow penulisan tu macam mana. Okey. Kena banyak membaca lah lebih kurang. Okey. Boleh kongsi menu-menu rahsia secara ringkas untuk Microsoft Office untuk pelaksanaan tesis. Menu-menu ringkas Okey, untuk pengetahuan, dalam Word, dulu lebih payah Microsoft Office tu. Sekarang dah lebih mudah. Hampir semua dia ada butang, dia ada ikon-ikon yang menunjukkan apa ikon itu buat. Okey, contohnya home, apa ada dalam home. Insert, apa ada dalam insert. Design, so apa dalam design. Ni dalam slide lah. Okey, begitu juga dengan Microsoft Office. Pun dia ada dah, menu tu dah ringkas dah. Dah senang dah untuk faham. Cuma awak kena explore je. Tak apa, dia tak meletup. Tapi jangan try dekat tesis lah, try dekat Word kosong. Okey, apa benda ni berlaku? Kalau macam buat benda ni, apa yang berlaku? Tak apa, jangan takut meletup. Okey? Saya nak tanya. Ya. Macam mana nak buat yang kalau contohnya 1.0 kan? 1.0, okey. Lepas tu nanti dia ada macam keluar kat belah kiri tu. Dia ada macam list 1.0, 2.0. Maksudnya kita tak perlu nak scroll banyak kali. Kita just dah ada dia punya point tu nak pergi terus. Sekejap
Okey. Dia akan tengok outline. Awak pergi dekat view, lepas tu pergi dekat outline. Dia akan keluarlah benda-benda yang di tepi tu. Sorry. Bukan outline. Sekejap saya cari. Yang tu kita panggil apa nama? Table of contents. Table of contents. Okay, table of contents. Awak perlu apa nama? Sorry. Yang ni awak kena buat bullet itu secara automatik. Tak boleh buat secara manual. Okay, contohnya 1.1, 1.2. Okay, yang ni manual. Faham tak? Kalau macam dia tak keluar hitam ni, dia jadi manual. Nak jadi dia punya automatic, awak pergi dekat sini. Numbering. Dia jadi automatic lah. Dan numbering awak boleh pilih lah. Nak apa. Okay. Nak peringkat mana. Macam ni. 1.1, 1.2 ni. Okay. Apabila jadi hitam macam ni, yang tu dah jadi automatic. Okay. Boleh faham numbering tu. Awak pergi sini, awak pergi dekat current list. Okay. Lepas tu awak pergi dekat yang tadilah yang apa? Table of content tu. Dia akan jadilah yang mapping tepi tu. Okay. Jelas? Ya, Doktor, jelas. Lepas tu apakah medium kaedah penghantaran ilmiah di secara online? Awak PDF kan, lepas tu hantar kepada penyelia masing-masing lah. Dan penyelia akan bagi markah. Okay. Apakah tip untuk membuat tajuk tesis? Tip untuk membentuk tajuk tesis. Okey, ni minggu-minggu terakhir dah. Sepatutnya tajuk tesis ni semua dah ada dah. Okey. Pelajar semester 4 sah. Okey, untuk semester 4 awak kena tengok awak minat apa dulu. Okey. Lepas tu barulah awak kaji bidang tersebut. Contohnya macam dakwah, dia ada komunikasi dakwah, dia ada dakwah kepada OKU, dakwah kepada macam-macam dakwah. Okey? Tengok minat awak apa dulu. Jangan awak pelajar dakwah, awak minat buat tentang hukum fiqh. Tu masalah Masalah identiti pula. Kalau awak ni pelajar dakwah ataupun pelajar syariah, jangan pergi tajuk orang lah. Jangan pergi tajuk yang bidang orang. Okey? Untuk membentuk tajuk, biasanya kita akan consult dengan penyelia. Sebab mungkin penyelia ada dia ada idea yang dia suruh buat, dia berminat untuk kaji dan dia nak kaji tak sempat. So, mungkin dia boleh bagi kepada pelajar-pelajar latar ilmiah lah. Biasanya dia bagi yang mudah-mudah je. Tak ada tajuk yang payah-payah. Okay?
Seterusnya, apakah ada adab yang sepatutnya untuk berhubung dengan penyelia berkaitan dengan tesis? Okey, dia sama je. Adab yang awak secara face to face bersama adabnya, dan awak bersama penyelia secara online pun sama adabnya. Okey, dia kena tengok atas aspek masa, kena tengok aspek kesesuaian tempat, kena tengok waktu bekerja ke tidak waktu bekerja. Okey, lepas tu kena tengok, kena ikut jadual lecturer, jangan ikut jadual awak. Macam tu. Awak memang cuti sepanjang masa, kami ni sibuk bekerja. So kena tengok masa lah macam mana. Lepas tu jangan jangan memaksa penyelia untuk baca cepat tesis awak. Sebab lecturer ni dia macam-macam ragam. Ada yang sibuk, ada yang baca banyak tesis. Dia kena baca tesis master lagi, tesis PhD lagi, nak baca tesis awak lagi. Memang kami tahu masa yang diperuntukkan tu dah makin suntuk. Tapi nak buat macam mana? Sebab kami pun ada masa tersendiri dan ada yang perlu diikuti oleh pelajar lah. Okay? So, jangan tiba-tiba awak WhatsApp malam-malam buta, pukul 1, pukul 2 pagi. Suruh baca tesis awak. Okay? So, tidak beradab lah macam tu. So, kena tengok masa yang sesuai. Dan kalau lecturer atau penyelia tu tak balas mesej awak, jangan terasa hati. Jangan rasa tidak dilayan. Tapi memang kadang-kadang pensyarah ni sibuk kan. Nak tengok handset pun tak sempat. So dia tak balas lah. Dan dia rasa benda tu tak penting. Macam tu. Kadang-kadang soalan yang ditanya tu soalan remeh-temeh. Ustaz, bagaimana nak buat abstrak? Sepatutnya abstrak tu dah selesai lama dah. Macam tu. Okay? Itulah antara adab-adabnya. Seterusnya. 10 lah kita ni. Apakah panduan penulisan tesis gaya UNIZA? Okey, buat pengetahuan, UNIZA belum ada gaya tersendiri lagi. Kita masih guna gaya orang, iaitu EPA style. Mungkin dalam proses lah nak buat gaya UNIZA. UKM dah ada gaya penulisan tesis gaya UKM, tapi UNIZA masih belum. Yang buku yang dibuat oleh ni boleh dijadikan sebagai rujukan. Okey, tapi dia tidak tepat sangat. Okey. So better awak pakai yang EPA style punya gaya penulisan. Awak tahu tak apa tu EPA style tu? Bukannya apa style, dia memang EPA style, American Psychological Organization. Association. Bukan organisasi. Gaya, okey? Apakah motivasi terbaik saat menyiapkan tesis bagi pemula, tesis orang yang menyiapkan saat akhir? Okey, motivasi terbaik membaca, menulis. Membaca, menulis. Tu je. Memang yang saat-saat akhir ni memang macam tu je. Kalau boleh tak tidur pun tak tidur lah. Sebab kena hantar tesis bila? 28. 28. Ahad depan. Ada 3 hari 4 hari lagi lah. Hari ni dah hari Rabu dah. Okay. So gunakan masa 4 hari ni untuk buat tesis je. Jangan fikir benda lain lah. Okay. Apakah nasihat doktor untuk pemula-pemula tesis, khususnya SEM 4? Okay, pemula-pemula tesis yang nasihat sayanya, better awak buat start awal. Okay. Start awal dan awak boleh rehat awal nanti.
sepatutnya semester 4 dah cari tajuk, semester 5 buat tesis dan semester 6 buat tesis. Ataupun semester 4 buat tesis, semester 5 buat tesis. So, korang buat tesis selama 2 setahun. Itu 2 semester. Okey, contohnya semester 4 dah kena buat tesis. Yang bagusnya awak siapkan 2 bab. Sekurang-kurangnya, iaitu bab proposal dan bab 1. Bab 1 biasanya konsep, sejarah. Macam tu, yang mudah lah. Lepas tu, semester next, semester, buat bab 3 dan terus bab 4. Bab 4 penutup lah. Biasanya latihan ilmiah ni kita pecah pada 4 bab je. Kalau pecah banyak bab tu, kena bahagilah. Mana bab yang susah, mana bab yang senang. Awak kena buat paling kurang satu semester kena buat 2 bab ataupun 3 bab. Tapi kalau yang siapa yang buat 4 bab, buat tesis dia 4 bab saja. Okey, so awak kena kalau buat 3 bab terus, so untuk semester depan tu hanya awak buat bab penutup, tu dah memang senang hidup. Okey, itu untuk semester 4 lah. Yang semester 7 ni, semester akhir ni, tu memang ada yang tak sempat tak start lagi tesis. Tak ada kan? Memang semua dah start kan? Okey, so kita terus pergi pada Q&A langsung. Ada nak tanya? Saya nak tanya. Aha. Saya Muhammad Yazid Majari, semester 7. Syukur Usuluddin. Saya Okey. buat kajian saya mixed method. Jadi saya buat kualitatif dan kuantitatif mixed method. Mixed method. Oh, Ada kaedah yang susunan yang sesuai untuk dia biasa, mengikut bab. apa maksud awak mixed method? Mixed method. Sudah saya buat 2 kajian. Kualitatif saya buat, kuantitatif saya buat. Contoh? Contoh macam mana Doktor? Contoh macam kajian serentak tu macam mana? Saya buat berkenaan dengan perkhidmatan kaunseling. Saya buat temu bual, kaedah temu bual dan juga kaedah soal selidik. Soal selidik tu saya guna untuk uji kepuasan pelajar. Temu bual saya temu bual 10 orang. 10 orang pelajar untuk mengenal pasti kaedah pelaksanaan perkhidmatan kaunseling. Okey, biasanya kita akan pilih satu saja. Sama ada awak nak buat temu bual, awak nak gabung sekali pun boleh. Tapi kita tengok mana yang dominan. Saya saya buat 2 persoalan kajian saya, kualitatif, 1 kuanti. Memang, tapi biasanya kita tengok mana yang lebih dominan. So, kalau macam yang tak, contohnya temu bual. Awak nak buat 10 orang je, tapi kalau macam soal selidik nak buat 100. Contoh. Okey. Lebih kurang macam tu lah saya punya. Okay. So, 100 dengan 100 lah. So, yang lebih dominannya adalah soal selidik awak tu. Yang temu bual ni, sebab biasanya kita nak tengok benda tu satu je, kita tak tengok 2. Awak nak tengok kepuasan ke, awak nak tengok apa? Yang utama. Yang utama dia dari segi tahap kepuasan dia. So terus pada tahap kepuasan lah, tak perlu apa pelaksanaan apa, tak perlu. Sebab benda tu peringkat PhD pun kita tak buat 2 kuantitatif kualitatif. So latihan ilmiah ni lagilah kalau awak buat yang tu memang menjeruk diri sendirilah. Dah lah tinggal 4 hari lagi lah ni. Tapi saya buat di situ saya standby dah. Saya dah buat fully, ada yang satu tesis saya dah buat fully kuanti. Yang satu lagi saya buat mixed method. Jadi saya dah standby 2 tesis siap. Okey lah kalau macam tu. So tengok atas penyelia nantilah. Okey, yang terima yang mana? Okey, soalan lain sama. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya Fafiah binti Fazli daripada Sentuju Syariah. Okey.
nak tanya pasal dalam buku purple tu dia kata kalau nak mulakan perenggan baru kena langkau 2 baris di bawah ayat terakhir. Maknanya ayat terakhir perenggan tu baru langkau ataupun masa ayat terakhir tu baru langkau 2 baris. Gini, maksud situ adalah awak tak boleh tinggal perenggan baru, awak tak boleh tinggal perenggan terakhir sebaris sahaja. Kena 2 baris. Tak, contohnya di hujung page, di hujung apa? Di bawah page bawah sekali tu. Ya. Kalau macam awak nak start perenggan baru, awak kena pergi ke sebelah. Awak jangan tinggal sebaris. Awak kena tinggal 2 baris. Barulah dikira sebagai satu perenggan. Yang baru punya. Oh, faham. Satu lagi Ustaz. Ya. Satu lagi tentang ayat Quran, dia ada spacing sendiri, macam contohnya tepi dia tu kena sama dengan ayat lain ataupun dia berbeza sikit? Margin rules dia. Okey, biasanya kita pakai 16 point Arabic. Okay, 16 point traditional Arabic. Okey, tapi kalau macam awak pakai aplikasi Quran in Word, 16 terlalu besar. Okey, dia besar. Dia size dia tu lain. Size font tu dia besar. Dia seolah-olah macam 20 lebih. Dia bukannya 16. So kalau macam awak nak setarakan dia dengan traditional Arabic, awak kena buat font tu size 12. Margin dia, yang tu awak boleh masukkan 12.5, yang tepi 12.5. So dia jadi apa? Dia jadi ni lah. Dia jadi apa nama? Tengah-tengah sikit. Tengah-tengah sikit. 12.5. 12.5 atau 12.7 boleh lah. Okey. Okey. Lagi? Okey. Terima kasih. Ada yang tanya? Assalamualaikum Ustaz. Doktor. Salam ya. Saya Nur Syuhada binti Jawawi Okey. dari Usuluddin Counselling. Saya nak tanya, untuk rujukan dalam teks, adakah perlu untuk letak nombor halaman? Seeloknya untuk mengajar Islam bubuhlah. Okey, letaklah. Sebabnya contoh kalau macam buku tersebut dia banyak jilid. Okey. Ada 10,000, 20,000 jilid. 20,000 patah, 20,000 helai. Kalau setakat awak letak nama, tahun. Okey. So orang selepas awak tu nak gagal macam mana page tu. Faham tak? Buku-buku kita memang kebanyakan tebal-tebal. Terutama buku-buku syariah. Buku-buku Usuluddin. Dia berbilang jilid. So seeloknya awak letak jilid dan letak muka surat. Lebih senang lah. Okey. Dan awak nak rujuk nanti pun senang. Orang selepas awak rujuk pun senang. Okey? Jelas? Jelas doktor. Okey, baik. Doktor. Okey, seterusnya. Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya Ahmad Iqbal daripada Pelajar Syariah. Okey. Nak tanya tentang pertamanya, kalau kan Quran in Words kan kalau ada sediakan terjemahan dia. Betul. Valid tak terjemahan tu Doktor? Valid tak valid? Awak rasa? Ya? Awak rasa? Maksudnya saya tak tahu sebab kadang-kadang saya tengok balik ayat maksud terjemahan dia agak lain dengan dalam kalau macam awak rasa agak lain, better awak rujuk terjemahan Pimpinan Ar-Rahman. terjemahan apa Doktor? Tafsir terjemahan Pimpinan Ar-Rahman.
Yang tu yang tu kita gunakan di Malaysia lah. Quran ini work bagus, tapi begitulah terjemahan dia tidak tepat sangat. So kalau macam belajar Islam ni kita nak tepat dia punya terjemahan tu. Kadang-kadang kita nak tafsir dia sekali. Okey, yang terbaik setakat ni yang digunakan pakai oleh pelajar master, pelajar PhD adalah tafsir Pimpinan Rahman. Kurang Doktor. Okey, sama. Satu lagi soalan. Ya. Apa yang dikatakan sebagai plagiat? Adakah dengan meniru sebiji ataupun kalau kita ambil sekerat-sekerat tetapi kita tiru betul-betul ataupun satu lagi kita ambil dari satu buku tu tulis sahaja cuma kita olah ayat dia. Olah ikut kefahaman kita. Okey, plagiat kalau ikutkan rigidnya, ada yang rigid, ada yang kurang rigid, ada yang tak kisah berkenaan dengan plagiat ini. Okey, plagiat yang sebenarnya kalau kita ambil idea dia tu pun dikira sebagai plagiat. Tulis dengan bahasa kita, tapi kita ambil idea dia, tu pun dikira sebagai plagiat. Okey. Yang semoleknya kalau macam awak nak ambil kalau quotation tak apa. Quotation dia boleh lebih 40, dia boleh kurang daripada 40. Contohnya macam awak nak menghuraikan undang-undang dalam dalam enactment apa-apa syariah punya. So mesti awak ambil dia punya enactment tersebut. Kalau panjang-panjang lah, kalau pendek-pendek lah enactment tersebut. Yang tu kita letak rujukan di belakangnya. Barulah kita tidak dinamakan sebagai plagiat. Okey, daripada enactment tersebut awak hurai. Okey, jangan ambil huraian yang telah dihuraikan oleh orang lain. Awak hurai sendiri. Yang tu kita tidak dikira sebagai plagiat lah. Kalau nak cerita tentang plagiat, dia panjang. Dia macam-macam mazhab, dia macam-macam khilaf. Plagiat ni. Okey, kalau ikutkan sebenar kita tiru lenggok gaya bahasa dia tu pun dikira sebagai plagiat dah. Okey, kecuali kita letak dia punya rujukan lah. Yang tu letak rujukan sekali pun kadang-kadang dikira sebagai plagiat juga. Awak tak ubah. Ada yang tak kira, ada yang kira macam tu. Okey. Seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, saya Aida Basri daripada ISM Syariah semester 7. Nak tanya dari segi kaedah ataupun kriteria utama pensyarah dalam menyelia tesis kita. Dan adakah tesis kita ni diselia oleh supervisor kita sahaja ataupun ada juga seliaan-seliaan daripada pensyarah lain? Tak ada. Biasanya kalau peringkat latihan ilmiah ni seorang penyelia je. Dia tak consult dengan pensyarah lain. Sebab tak padan nak consult dengan pensyarah lain sebab setakat peringkat latihan ilmiah. So hanya penyelia awak sendiri yang baca dan menyelia awak, bukan orang lain. Okey. Jawab ke? Aida. Jawab. Terima kasih Ustaz. Memang tak adalah kecuali kalau in case kalau awak dapat A dalam tesis tersebut, yang tu kita akan bagi kepada pemeriksa lain. Pensyarah lain untuk periksa balik. Layak tak layak awak dapat A. Macam tu. Kalau awak dapat A barulah. Contohnya penyelia awak tu bagi awak markah A 80 ke atas. Okey. Lepas tu barulah dia bagi jabatan ataupun pusat akan bagi kepada pensyarah lain yang check. Dan tengok kelayakan awak lah. Okey, kalau macam ni memang layak untuk dapat AA. So dia akan proceed lah A. Kalau macam ni tak layak. So dia akan turun grade lah kepada A tolak.
Okey? Baik Ustaz. Terima Baik. kasih. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Saya Qurratu Aini dari SEM 7. Okey. Saya nak tahu minimum muka surat untuk tesis berapa ya? 80 ke 100. Okey. 80 ke Terima kasih, Ustaz. 100 perkataan 10,000 ke 15,000. Jangan lebih 15,000 lah. Kena around 10,000, around 11,000 lah. Tu okey, cantik lah. Okey. Maksimum, maaf mencelah doktor. Maksimum Maksimum ada ke doktor untuk latihan ilmiah? 15,000. Doktor. Tu maksimum. Doktor, kalau lebih tu kira macam mana? Lebih bagus lah. Bagus lah. Lebih tak apa. Ah. Sebab, Kalau macam kualitatif, selalunya dia akan lebih. Macam kami yang buat kuanti, kadang dia agak bermasalah. So betul lah. idea dia Tapi akan sebenarnya tambah. kalau awak membaca banyak buku-buku kuantitatif, dia LR sahaja pun dah boleh jadikan satu latihan ilmiah dah. Oh. Dia ada pelajar tu dia buat LR sahaja, literature review sahaja, 120 page. Oh. Maksudnya banyakkan Yang tu kuantitatif lah. Yang tu kuantitatif. Dia pergi situ lah. Kadang-kadang ada juga yang buat method. Method pun sampai 100 page. Tengok penulisan tesis lah. Macam tu. So, tebal nipis tu biasanya kami dah fikir semua memang sesuai lah 80,000 ke 100,000 patah perkataan tu. 80,000. 10,000 ke 15,000 patah perkataan, 80 page ke 100 page. Okey? Okey. Saya ada. Sama lagi. Assalamualaikum doktor. Sama. Saya tanya SB saya untuk hadis kan saya guna APA. Okey. Lepas tu untuk maklumat macam hadis ini Bukhari nombor, lepas tu buku-buku tu disuruh letak dekat nota kaki. Boleh juga. Boleh gitu. Boleh. Dia Boleh. sebenarnya nota kaki dengan Nota kaki dengan footnote, Nota kaki dengan alternate system dia boleh sekalikan. Oh. Siapa yang mahir dia boleh sekalikan. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tahun 2015 sebagaimana berikut bawah. Okey? So dia masukkan hadis dia tu lah. Lepas tu sampai hujung hadis dia letak footnote. Dan tulis bawah tu tulis takhrij lah. Pada takhrij. Kira okey. Okey. Cara nak Terima kasih, doktor. tahu kan? Tahu belajar. Okey. Baik. Lagi? Ustaz. Ya. Nak tanya Ustaz, ada satu software yang bernama Turnitin untuk cek plagiat. Adakah itu digunakan Ustaz untuk cek plagiat? Turnitin Ustaz nama dia. Betul. Kita akan gunakan lah. Setiap pensyarah dia ada ID masing-masing. Dan kalau pensyarah tu rajin, dia akan upload paper awak dalam Turnitin dan kita akan tengoklah similarity dia berapa. Biasanya similarity itu tidak lebih daripada 30. Dia kena 20 lebih. So 30 tu memang nampak sangatlah awak ni main copy paste je lah. Tak hurai lah, tak apalah. Macam tu. Okey? Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz, dia akan tolak tak Al-Quran dengan hadis? Tak tolak. Tak tolak? Dia tak tolak. Kecuali penyelia itu sendiri dia exclude. Dia buang. Dia tolak. Penyelia yang boleh tolak. Korang tak boleh tolak. Faham tak? Kira bawah daripada 27, bawah pada 30 tu
campur dengan Al-Quran dengan hadis. Dia kena tengok macam tu lah. Dia kena bawah 27. Bawah 30. Baru kita terima lah. Kalau lebih, mesti awak kena ubah apa panggil dia? Kena ubah dia punya ni lah. Kena ubah dia punya struktur ayat lah. Struktur ayat, predikat semua awak kena ubah lah. Dia tak sama. Dan Macam apa? dalam ternitin, dia bagi tahu awak ambil kat mana, dia tiru kat mana. Macam tu. Okay? Okey. Kalau macam kita guna tafsir Pimpinan Rahman, Okay. bila cek plagiat dekat web lain dia macam benda tu sama dengan Tak apa, yang tu pensyarah dia boleh exclude. Dia boleh okey. dia boleh kecualikan. Okey. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama. Lagi? Ya. Assalamualaikum. Salam Allah. Ustaz. Nak tanya berkenaan setiap bab perlu seimbang ke page dia ke tak kisah kalau tiba-tiba bab 3 katakanlah bab 3 30 muka surat, bab 2 bab 4 15 muka surat. Seeloknya seimbang lah. Tapi kalau tak seimbang pun tak apa. Macam takkanlah bab akhir awak kena buat 40 page juga. Faham tak? Bab akhir tu biasanya dalam 10 page, 15 page macam tu je. Hatta PhD, hatta apa pun. Paling maksimum 30 page. Yang tu pun dah puas fikir dah. Yang bab akhir lah. Okay. Biasanya kalau macam bab hasil kajian dia tebal. Bab dia hasil. Okay. Kemudian doktor nak tanya tentang rujukan. Okay. Rujukan untuk latihan ilmiah ni berapa yang paling kurang? Dan satu lagi, rujukan di footnote perlu ke tak dalam senarai rujukan? Okey, saya jawab nombor 2 dulu. Perlu letak. Setiap apa yang awak rujuk, letak. Okey. Jumlah rujukan. Tengok atas bidang. Okey. Moleknya 50, 100, 200, 300. Macam tu lah. Rujukan. Takkan buat tesis 5 rujukan. Faham tak? Faham doktor. Baik. Lagi? Satu lagi doktor, macam mana nak tulis nama penulis Indonesia dengan juga Arab dalam rujukan? Okey, Arab kita tengok nama family dia ataupun nama soho dia lah. Itu Arab. Kalau kalau yang Indonesia kita tengok nama penuh dia lah. Kalau dia buat KH Hamsi, KH Hamsi lah kita tulis. Okey, kalau macam nama Arab, contohnya Al-Bukhari. Nama asal dia apa? Muhammad Idris Al-Bukhari ke apa? Muhammad Idris Syafi'i. Sorry. Okey, nama penuh dia, lepas tu gelaran dulu, lepas tu baru nama penuh dia. Lepas tu tahun, buku, tempat terbit, tempat terbit dan penerbit. Okey. Yang tu awak boleh tengok dalam gaya UKM, boleh tengok dalam gaya yang Yuriza ni pun boleh tengok cara nak menulis dia. Awak kena baca lah sikit. Syukran doktor. Ya, sama. Doktor nak tanya. Ya. Untuk tajuk-tajuk kan dekat isi kandungan tu. Tajuk-tajuk. Okey. Untuk tajuk kecil contohnya tajuk pendahuluan isi kita tu huruf besar semua ke ataupun huruf depan saja besar?
Kalau ikutkan gaya Uniza, dia huruf depan saja besar. Depan saja besar. Tapi kalau macam saya punya tesis, saya suka follow gaya UKM. Dia lebih apa panggil? Dia lebih cantik. Dia tajuk besar, tajuk yang 1.1, yang tu semua huruf besar. Kalau macam 1.1.1 yang tu depan dia besar. Kalau 1.1.1 tiga anak, 3 ataupun 4 anak, so yang tu kecil. Depan sekali je besar, yang lain semua kecil. So kita boleh sekarang ni tajuk, tajuk, sub-tajuk semualah. Lepas tu sekarang ni kita orang kena ikut Uniza kan? Boleh ikut Uniza, tak ada masalah. Uniza. Oh. Okey. Baik. Lagi? Lagi ada lagi tak? Ada lagi nak tanya? Assalamualaikum Doktor, saya nak tanya. Ya. Saya Syakira daripada Usuluddin, saya 4. Nak tanya kalau biasa kualitatif berapa bab untuk penulisan? Kualitatif. Biasa lebih kurang dalam 5. 5 bab. 5 bab. 5 6. Biasanya bab ni kita ganjil. Nak genap boleh, tak ada masalah. Okey, tapi untuk master PhD dia ganjil. Artikel ilmiah saya buat genap. Saya buat 4 bab saja kalau saya lah. Dan saya tak suka kuantitatif, saya suka kualitatif saya suka. Kuantiti saya tak suka. Okey, dia payah sikit. So tengok atas orang lah. Di atas penyelia dia juga kan Atas Doktor? penyelia. Kalau macam kadang-kadang penyelia tu suka buat kuantitatif. Okey, sebab dia mudah untuk semak. Macam kualitatif ni dia kena membaca. Okey. Baik, terima kasih Doktor. Sama. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Saya Iman Daniel. Saya baru masuk ni. Jadi kalau soalan saya ni dah terjawab, ya doktor tak jawab lah. Okey. Nanti saya boleh tengok rakaman. Okay, jadi soalan dia tanya proposal perlu ada rujukan tak? Sekiranya ada, perlu tak? Perlu ada. Perlu ada proposal. Okey, ni saya baca soalan daripada yang tak dapat masuk webex Ustaz. Okey. Okey, boleh ke tak nak buat rujukan melalui cerita orang atau pemerhatian sendiri? Seandainya boleh, macam mana cara rujukan dia? Pemerhatian tak boleh. Sebab pemerhatian dia biasanya dia lama. Kalau setakat pemerhatian sekejap tak boleh. Dia pemerhatian ni dia ada metod tersendiri. Okey, untuk orang kita ada temu bual dan kita ada sejarah lisan. Okey. Kalau orang lah, kalau dia ada temu bual, dia ada sejarah lisan. Yang tu tengok atas bidang. Kalau kadang-kadang data kita tak dapat, hanya dapat daripada temu bual. Yang tu boleh dikira sebagai inilah. Sebagai inilah apa? Rujukan orang lah. Lepas tu sejarah lisan. Contohnya ulama-ulama dulu dah tak ada, tetapi waris dia masih ada. Dan kita nak tahu tentang ulama tu kena tanya waris dia lah. Dan waris tu dikira walid sebagai kajian. Sejarah lisan kita panggil. Dan dia ada kaedah-kaedah tersendirilah, dia buku-buku banyak untuk dibaca. Okay. Lagi? Lagi tak? Doktor nak tanya tentang rujukan. Ya. Berapa lama rujukan tu boleh pakai? Maksudnya
boleh ke kalau kita nak pakai rujukan daripada tahun 1980 lebih? Kalau katakanlah ada buku waktu itu. Boleh? Maksudnya tak ada expired date lah untuk Tak ada. rujukan-rujukan. Tak ada, tak ada. Masih doktor. Jangan awak guna rujukan masa depan je. Masa ke belakang tak apa. Al-Quran kita pakai 1400 punya. Kalau contohnya katakanlah hari ni baru keluar satu berita dan kita boleh je kan nak pakai rujukan tu? Boleh. Hari ni punya berita boleh. Hello, lagi? Doktor. Ya. Dekat saya nak tanya tentang rujukan doktor. Ya. Dekat Microsoft Word ni dia ada satu section yang tab atas tu yang dipanggil reference. Boleh tak guna yang tu sebagai cara nak menulis rujukan? Boleh. Kalau awak link dengan API style ataupun awak link dengan Mendeley, yang tu satu keilmuan lain pula lah. Awak kena belajar lain pula. Okey doktor. Okey, terima kasih doktor. Sama. Okey, lagi? Assalamualaikum doktor. Salam. Saya nak bacakan beberapa soalan yang pelajar tanya. Baik. Kalau ada yang rasanya sudah selesai tak apalah doktor. Pertamanya, macam mana nak mulakan perenggan baru? Perlu enter beberapa kali. Okey. Kedua, biar dia selang satu baris. Mana biar dia ada segaris. selang satu kali. Segaris je. Awak enter biar ada segaris. Lepas tu awak kena tab ataupun first line 12.7. Faham tak? Maksudnya sekarang ni font dia 2.0. Lepas tu kita yang tu spacing. spacing 2.0. Okey. Lepas tu kita biarkan satu Awak enter dua kali. Lepas daripada titik tu awak enter 2 kali. Okey. Okey, selepas enter 2 kali tu baru awak tulis semula. Betul. Baik. Yang kedua, macam mana nak asingkan halaman pertama permulaan bab dengan halaman lain? Sebab margin halaman pertama dengan halaman lain berbeza-beza. Margin pertama lain dengan margin yang lain ni. Page break. Pakai page break. Pemecah halaman. Boleh cari dalam Word tu lah. Okay? Baik, betul. Baik. Soalan ketiga, andai kata laptop tidak boleh install Microsoft Word Quran, boleh ke kita just copy paste ayat Quran dari Google begitu sahaja? Boleh. Awak kena pakai Quran.com. Quran.com. Quran.com dia ada laman web, lepas tu dia boleh copy macam tu je. Dan dia mesra. Mesra dengan Office. Mesra dengan Microsoft Word. Kemudian soalan seterusnya, doktor. Rujukan di footnote perlu ke letak di tu sudah jawab. Rujukan di footnote perlu ke letak di senayan rujukan, sudah dijawab. Ya. Berapa rujukan paling kurang untuk tulis tesis? Unlimited. 50, doktor? Unlimited. Lagi banyak lagi bagus lah. Baik, doktor. Dan yang terakhir, bagaimana cara tulis nama penulis Indonesia dan Arab dalam rujukan? Sudah jawab juga. Dah jawab juga. Okey, lagi? Doktor nak tanya, lampiran perlu masukkan ke semua untuk lampiran? Lampiran masuk macam mana? Maksud dia macam borang soal sidik pun semua tu memang kena masukkan dalam bahagian lampiran? Semoleknya masuklah. Masukkan semua. Begitu juga dengan temu bual. Awak kena transkripkan balik temu bual tersebut satu-satu dan masukkan dalam lampiran. Maksudnya kalau ayat dia, penggunaan ayat dia ayat bahasa ayat slang Inggeris semua kena masukkan. Masukkan ya. Dan benda ni tidak dikira sebagai bukan soalan. perkataan.
Lampiran tak dikira. Lampiran dengan rujukan tak dikira. Okey, lagi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau yang untuk terjemahan ayat Al-Quran tu, kena buat spacing 1.0 ke 1.5? Satu baris. Oh, satu baris. Kosong. 1.0. Ya. Okey. Ya Ustaz, terima kasih. Maaf. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bagi lampiran tu kena masukkan tak surat kelulusan tajuk Latihan Ilmiah? Tajuk ini. Tak perlu. Tak perlu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya tentang macam mana ataupun bagaimana nak menjadikan tesis kita boleh dikatakan sebagai sah A tu. Maksudnya dari segi kualiti, macam mana yang kalau doktor sebagai pensyarah, apa yang doktor akan menilai? Nak dapat A lah. Betul. Okey, saya biasanya cukup page. Okey. Cukup page lah 80 ke 100, 90 tu cantik, 90 ke 100 lagi cantik, 100 lebih lagi cantik lah. Okey, yang kedua kita tengok proposal dia. Tengok bab 1 dia. Bab 1 kalau jelas, tak ada pertanyaan dan sudah dijawab semua pertanyaan, yang tu pun boleh melayakkan dapat A lah. Dan dia menjawab semua objektif yang dinyatakan dalam proposal. Lepas tu rujukan terkini dan rujukan dia banyak. Dan dia banyak merujuk kepada jurnal. Tu antara kriteria-kriteria untuk dapat A lah dengan saya. Dengan orang lain terpulang. Masing-masing punya penilaian lah. Okey. Dan perbahasan tu kena mantap lah. Dia bukannya main copy paste, lepas tu sekejap lenggok lain, sekejap lenggok ni, sekejap lenggok gaya bahasa tu lain-lain. So daripada situ kita dapat kena pastilah dia tiru, bukannya dia buat sendiri macam tu. Okey. Kemudian satu lagi, proposal tu boleh ke mencecah sampai 20 muka surat? Boleh. Oh. Awak nak sampai 100 boleh proposal. Awak kena banyakkan LR. Betul. LR dan metode. Kalau awak cakap rujuk LR 10 buku, yang tu payah nak dapatkan 20 page, 15 page, payah. Tapi kalau macam awak rujuk 100, 200 biji buku, yang tu mungkin dapat pecah lah. Ke banyak page lah. Okey. Dalam latar belakang kajian, doktor. Latar belakang kajian. Apa yang sebenarnya perlu jadi signifikan, sebab kalau ikutkan, kalau ikut pemahaman saya, latar belakang kajian ni adalah umum dan permasalahan bahawa kita pecah pada apa yang kita nak kaji, betul tak doktor? Betul lah. Okey, gini. Biasanya umum adalah tentang pengenalan. Contohnya kita nak menceritakan tentang Islam, kesyumulan Islam. Okey. Yang tu boleh kita letak dalam pengenalan. Benda yang umum. Okey, lepas tu yang latar belakang kajian, asal cerita dia macam mana. Contohnya awak nak kaji berkenaan dengan masalah COVID. Okey. So awak kena ceritalah bila start COVID, latar belakang dia. Dah yang kena jangkitan, bukannya tiba-tiba awak terus pergi COVID dekat Malaysia tanpa tahu asal usul. Dia lompat dia punya penceritaan itu. Di latar belakang ni dia berflow lah, dia ada flow dia. Dia bukannya lompat-lompat dia punya perbincangan. Maksudnya dalam latar belakang tu memang sebenarnya kena general lah cerita dia tu. Nak kata general pun jangan general sangat. Faham tak? Kena spesifik juga. Spesifik tajuk lah.
Contohnya awak Faham? nak cerita tentang dakwah. Ceritalah tentang dakwah, jangan cerita tentang Usuluddin pula. Okey. Kalau katakanlah kalau saya punya tajuk antara ada dua ada dua tema. Okey, Katakanlah antaranya tema A contoh, dengan tema B, contoh. Perlembagaan Malaysia dengan Piagam Madinah. Okey, Jadi Perlembagaan Malaysia dengan Piagam Madinah. Okey. jadi dalam latar belakang tu kena cerita dua-dua lah secara Piagam Madinah tu apa? Lepas tu piagam apa Perlembagaan Malaysia tu apa? Adakah Perlembagaan Malaysia ini digunakan di Indonesia? Faham tak? So awak kena cerita. faham tak? Awak kena cerita latar belakang Perlembagaan Malaysia tu dan apa isunya awak nak buat ni. Lepas tu Faham tak? barulah pergi kepada penyataan masalah. Syukran Atas. Sama. Lagi? Saya nak tanya. Ya. Aiman daripada Aqsa. Contohlah kita dapat kitab bahasa Arab. Okey. Lepas tu kita nak buku tu tak ada terjemahan. Jadi Okey. macam mana cara kita nak terjemah tu? Adakah Kena kalau ayat tu jadi macam tak betul ke? kena memahirkan diri bahasa Arab lah. Okay, maknanya boleh translate sendiri lah ke macam mana? Nak translate sendiri boleh tapi betternya awak berguru lah. Maksud dia Berguru sama ada awak kena tanya orang yang pandai bahasa Arab okey. ataupun awak try pergi Google Scholar. Google Translate. Dan better awak translate ke bahasa Arab ke bahasa Inggeris. Okey. Yang tu lebih tepat sikit dia punya terjemahan. Kalau macam awak direct pada bahasa Arab ke bahasa Inggeris, bahasa Arab ke Melayu. bahasa Melayu, tu jadi keling. Betul. Selalu translate ke Indonesia okey lagi lah. Indonesia ke tapi better bahasa Inggeris lah sebab dia Bahasa Inggeris. kaya sama kaya. International. Okey, okey. Dia bahasa dia kaya sama kaya. So dia boleh ni lah. Okey, lebih baik sikit lah terjemahan dia tu. Kira maknanya Dan pastikan contoh dah kita Arab, awak kena bahasa bila kita ambil, jugalah. bila kita dah translate tu, rujukan tu kita Arab tu lah, okay, macam tu lah. Tapi kalau main tafsir apa tu awak kena tengok berguru lah. Jangan Okey. hukum ke apa, kena berguru yang tu. Jangan main tafsir je. Okey. Tafsir jadi pening lagi, hukum satu kerja pula lah. Okey. Okey. Terima kasih. Sama. Lagi? Ada lagi? Ada soalan lagi. Okey. Cara tulis enactment dalam tesis, adakah perlu italic atau tak? Spacing pula macam mana? Enactment tak boleh italic, spacing 1.0. Okey. Okey. Lepas Okey, tu, benda yang kena italic adalah bahasa asing. Bahasa Roman asing. Kalau bahasa Arab tak perlu, tak apa. Kalau macam tulisan Arab tak perlu condong. Faham tak? Contoh kalau macam bahasa Inggeris, dia Roman kan. Bahasa Roman, dia Roman punya tulisan. Yang tu awak kena condong. Awak kena italic. Kalau bahasa Arab, kalau awak tulis, awak transliterasi sebagai bahasa Roman, contohnya Al-Bukhari awak tulis dalam Roman, iaitu AL Bukhari. Yang tu awak kena, tapi biasanya nama tak perlu condong. Dia istilah sahaja yang condong. Tajuk buku kita condong lah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Ya. Untuk kaedah temu bual, berapa minimum responden yang kita kena temu bual? Minimum. Minimum dia kalau ikutkan dia tak ada, dia tengok atas bidang. Oh. Dia tengok atas pakar. Dan siapa yang awak temu bual tersebut. Okey. Macam
contohnya ulama Syekh, awak nak kaji 10, okey lah. Nak 10 pun boleh, nak 12 boleh, 15 boleh. Tengok atas kesesuaian bidang kajian. Dia tak ada spesifik. Kadang-kadang satu temu bual pun dah boleh dikira sebagai tesis dah. Contohnya pandangan siapa-siapa dah dikira sebagai tesis. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagi terjemahan Al-Quran dan hadis, perlu sekali ke Ustaz? Tak perlu. Terjemahan bahasa Melayu tak perlu. Awak terjemah bahasa Inggeris? Dalam bahasa Melayu Ustaz. Tak perlu italik. Ada lagi? Ustaz nak tanya. Untuk contohnya raja ini menunjukkan itu spicy apa dia punya form dia 10 ke 12? Raja ke Contoh daripada gambar ke? 12 je. 12 je. 12 je. Okey. Tajuk rajah ataupun tajuk rajah lah kan? Tajuk rajah, tajuk table, tajuk rujukan table, rujukan rajah, itu semua 12 lah. Baik. Ustaz. Salam. Saya nak tanya. Untuk kerangka kajian, wajib tak kerangka kajian? Tak wajib. Peringkat latihan untuk kuanti tak wajib. Yang tu master wali pun sama. Yang tu kerangka kajian. Kerangka kajian, kerangka apa ni? Kerangka konseptual konsep ke? Kerangka konsep. Konseptual kajian yang ada raja. Yang ada apa? Ada rajah gambaran. Ni rangka konsep. Tak wajib. Tengok atas penyelia lah. Kalau penyelia awak suruh buat juga, awak kena cari lah. Tapi benda tu sebenarnya tak sampai tahap lagi awak nak buat. Saya master pun tak buat lagi. PhD pun saya buat kerangka. Kami banyakkan ikut ambil celuk lah daripada tesis lain untuk sebagai panduan. Tapi peringkat latihan ilmiah tak perlu kot. Okey. Soalan dia, kalau nak cek plagiat tu kan guna Turnitin. Macam mana nak enroll kelas dalam Turnitin? Okey, yang tu biasanya yang ada ID adalah penyelia ataupun pensyarah. Okey. Dan biasanya kalau macam dia suruh enroll, barulah awak enroll lah. Dia akan bagi link dan dia akan masukkan password. So daripada lepas password tu barulah awak boleh upload awak punya paper. Awak punya tesis lah. Dan keputusan dia tu ada cepat, ada lambat. Kadang-kadang kalau file besar sehari baru dapat keputusan. Daripada keputusan tu dia akan nyatakan semualah tempat-tempat yang awak ambil kat mana. Macam tu. Kalau banyak so tertangkap lah awak tu copy paste. Macam tu. Okey. Lagi? Betul. Seterusnya, bagaimana cara nak kaji historiografi Superprima yang penulisnya guna kajian melalui ziarah-ziarah dan kaji manuskrip lama? Bidang apa ni? Allah. Kita pasti lah. Ni soalan daripada apa dia?
Sebab kita tak ada peradaban dan kita tak ada sejarah tamadun Islam. Benda tu, yang tu digunakan oleh pelajar-pelajar sejarah tamadun Islam dan peradaban. Kecuali kajian manuskrip lah. Kajian manuskrip tu memang yang tu dia ada cara pengkajian manuskrip. Okey. Okey. Historiografi ni persejarahan Islam. Bagaimana sejarah itu ditulis. So dia ambil mana, dia sumber kat mana. Dia banyak lah, dia ada satu keilmuan khas persejarahan Islam. Hanya orang sejarah yang faham benda ni. Okey. Okey, doktor. Okey, ada lagi? Assalamualaikum doktor. Allah. Nak tanya tentang tesis kuali. Tesis kualitatif. Tak ada masalah kan kalau tak ada soal selidik, just tanya penyelidikan perpustakaan saja. Boleh? Tak ada masalah. Contohnya awak kaji buku. Kan awak kaji buku, awak nak temu buah siapa? Just awak kaji analisis kandungan tu je lah. Awak analisis kandungan tajuk buku tu je lah. Tak perlu buat temu buah siapa-siapa. Okey, ada lagi? Assalamualaikum doktor. Ya. Saya ada 2 soalan. Aha. Soalan yang pertama berkaitan dengan transliterasi. Okey. Untuk transliterasi ni, dia perlu satu kewajipan dalam tesis ataupun dia masih ikut kepada SV? Nak ataupun tidak? Okey. Dia boleh belaka. Nak kata kewajipan pun boleh lah nak kata wajib. Tapi kadang-kadang benda ni SV tak pandang sangat pun. Sebenarnya dia wajib. Tapi ada juga SV yang tidak menitik beratkan benda ni. Dan tidak dikira sebagai pemakahan. Kalau awak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tengok atas SV lah. Kalau macam saya, kena buat transliterasi. Macam tu. Satu lagi soalan berkaitan dengan contoh kan rujukan kita ambil daripada kitab Turas. Contoh rujukan tu takrif kita nak ambil takrif dalam bahasa Arab, full bahasa Arab dia. Contoh al-fi'l sekian-sekian. Dan lepas tu terjemahan kita letak dalam bahasa Melayu. Adakah format dia tu macam format kedudukan Al-Quran, ayat Quran yang Arab tu dengan terjemahan yang Melayu tu? Seeloknya benda tu awak jadikan sebagai petikan. Macam Al-Quran macam Al-Quran tu, lepas tu terjemahan bawah dia. Yang untuk yang takrif dalam Arab daripada kita. Awak tulis takrif tu dulu, lepas tu barulah awak terjemahkan. Macam tu lah. Kalau macam awak nak awak tulis macam tu lah, tapi kalau macam awak nak nak direct terjemah pun boleh. Contohnya makna fi'il adalah bahasa Melayunya apa? Sekian. Rujukan Turas lah, tak kisahlah. Tapi kalau macam awak nak buat, awak nak repeat dia punya perkataan Arab itu, boleh awak kena buat sebagai quotation. Baik Ustaz, terima kasih. Sama. Ada lagi? Kita ada 10 minit sahaja lagi. So, kita akan tamatkanlah bengkel ni. Sebab memandangkan hanya 100 orang. Sebab ni pun masa dah lewat. Hari dah, 4 hari lagi tinggal. So, nak repeat bengkel ni tak perlu dah kot. Macam tu. Ada lagi?
Baik Ustaz. Salam Allah. Baik Ustaz. Salam ya. Saya nak tanya, macam kalau kita ambil contoh kes daripada jurnal hukum, Contoh kes. jadi daripada jurnal hukum, adakah itu macam dikira macam kopi ataupun kita ambil ayat dia ataupun kita masukkan ayat kita sendiri, maknanya tambah lah. Kalau fakta kes, itu tidak kira sebagai plagiat. Tapi kalau macam huraian terhadap fakta, yang tu kira plagiat. Okey. Kalau macam memang laporan polis macam tu. Faham tak? Laporan kes tu macam tu. So awak tak boleh nak ubah laporan kes tu. Betul. Awak kena just petik, lepas tu awak hurai. Mengikut kefahaman. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay, Ustaz. Kalau tiada apa-apa lagi, kira maksudnya kita dah 10.50. Okey. Jadi yang terakhirnya sebagai apa? Nasihat Ustaz kepada semua lah. Saya tak silap kalau record dalam tentatif lah. Ya. Selama beberapa minit. Seterusnya kita akan tutup lah. Okay, Ustaz, persilakan. Jaga kesihatan untuk buat tesis. Nak kata suruh tidur awal sebab nak siapkan tesis. Kalau tidur awal tak siap pula. Okey, tapi kena jaga kesihatan lah. Takut jangan sampai pitam ke apa, sampai darah naik ke apa, sampai stroke. Nak buat tesis, so tak berguna juga. Okey, so jaga kesihatan diri. Buat tesis berhati-hati. Lepas tu kena cari mood untuk menulis. Kalau macam keadaan di rumah tidak kondusif untuk menulis tesis, so awak kena keluar ke tempat lain. Pergilah rumah nenek ke yang sunyi sikit, yang awak boleh fokus untuk penulisan tesis. Pergi masjid ke awak tulis tesis. Okey, kalau macam boleh pergi ke tempat-tempat yang ada internet tinggi, internet laju untuk download rujukan. Okey, yang lain, siapkan tesis. Okey. Jangan awak jangan putus asa lah. Ya. Jangan putus asa lah. Sebab ni dah final step dah. Dah final sangat dah. Sebab sayang kalau setakat hanya tesis je tak siap, tapi awak kena repeat. Asal tu macam keturunan. Awak kena repeat sem. Sayang pula. Okey, dan anggap benda ni kerja akhir awak. Macam tu. By hook, by crook, awak kena siapkan juga apa-apa hal pun. Jangan ambil mudah. Tak apalah, tak siap pun. Lecturer nak buat apa kat aku kan gitu. Tak boleh. Sebab memang benda ni pelajar wajib siap. Dan tak ada kompromi lah pada siapa yang tak siap. Hanya tindakan yang boleh diambil oleh pensyarah, tak hantar markah dia je lah. Tak hantar markah tesis kepada jabatan. So awak tak boleh nak gerak lah. Dan terpaksa awak, kalau amalan di jabatan, di pusat kita, kalau pelajar tu tak siapkan tesis dalam semester ini, bermakna dia akan buat tesis baru dengan penyelia baru semester depan. Hanya satu semester. Lebih teruklah keadaannya. Contohnya adalah pelajar saya seorang dua tak siapkan tesis. Bermakna dia kena tukar dengan pensyarah lain. Pensyarah lain tu kena jadi penyelia dia. Penyelia baru. Dia tak boleh repeat penyelia tu. Dia tak boleh dapat penyelia yang sama dah. Kalau dapat, biasanya kita akan bagi yang lebih baik lah daripada penyelia asal. Okey? So, jelas semua. Yang tu je lah. Semoga berjaya dan semoga siap tesis. Okey Ustaz, kami daripada Sekolah Akademi PMKI dan Akademi Curi ucapkan terima kasih kepada Dr. Nasofwan
atas engkel yang telah dijalankan pada malam ini. Kami mohon maaf atas segala kesilapan dan semoga semua semester 7 dapat menghantar tesis tepat pada waktunya. InsyaAllah. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Terima kasih kepada penceramah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.